Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Salsabila Yad Abdullah, Unsa Ansi, Syafiq Murad dan Nurul Fahidah serta para penonton yang dimiliki ASEAN. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan sedikit tentang Al-Isra' wal Mi'raj, dan ia satu peristiwa yang tidak tersembunyi ke atas kebanyakan kita selaku umat Islam. Iaitulah tiap tahun kita akan dihidangkan dengan kenangan peristiwa perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Isra' wal Mi'raj itu. Dan antara yang kita pelajari daripada hadis-hadis sahih, contohnya riwayat Muslim, Nabi telah pun dihidangkan satu bekas berisi susu dan madu ataupun susu dengan khamar. Khamar ni maknanya arak. Lalu ataupun susu dengan air. Maka ketika Nabi SAW telah memilih madu seperti yang kita pelajari, lalu disebutkan oleh Jibril kepada baginda SAW, asabtal fitrah, sungguhnya engkau Muhammad telah pun memilih fitrah. Mudah-mudahan umatmu memilih perkara yang fitrah. Alhamdulillah, hingga hari ini orang Islam sangat perhatian kepada perkara yang halal dan haram. Mereka tidak tergamak untuk makan benda-benda yang tidak disembelih, binatang-binatang yang diharamkan, minuman yang mengharamkan. Jadi ini adalah di antara kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, contohnya Imam Ibn Kathir, mengatakan bahawa sama ada Nabi meminum minuman yang dihidangkan kepada baginda itu tatkala sampai di Baitul Maqdis ataupun tiba di langit. Kedua-duanya mungkin, kerana itulah biasanya kelaziman apabila kita menerima tetamu, maka akan bagi kepada mereka minuman. Jadi sama ada perkara itu berlaku di bumi atau berlaku di langit, wallahu alam. Kedua-duanya mungkin, kata Imam Ibn Kathir dalam tarjihnya, penjelasannya terhadap peristiwa tersebut. Demikian juga Nabi telah mengimamkan salat sekalian para anbiya alaihimussalam, sama ada peristiwa itu selepas kewajipan salat ataupun sebelum Nabi naik ke langit. Ini juga menjadi perselisihan para ulama. Demikian juga Nabi melihat Allah ataupun tidak, seperti yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, yang pastinya pandangan adalah benda yang bersifat material, bukannya roh. Selain itu, Nabi juga menaiki borak, iaitu satu binatang yang warna putih yang memiliki kecepatan amat tinggi dan juga bersinar. Dan dengan menaiki borak ini menandakan Nabi SAW menjalani peristiwa tersebut dengan ruh dan juga jasad. Kalaulah dengan ruh, takkanlah perlu kepada tunggangan, nampaknya tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Dan kita juga dapat lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Qurtubi, ketika menyatakan bila borak ini dibawa kepada Rasulullah SAW, borak ini agak apa istilahnya, agak macam memberontak, ataupun borak ini agak kelihatan seperti liar, sehingga Jibril memberitahu kepada borak, wahai borak, ini merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduklah kepadanya sebagaimana kau tunduk kepada para anbiya alaihi wasallam yang telah pun menggunakan kau dalam perjalanan mereka masing-masing. Lalu borak meminta kepada Allah SWT untuk dia pun mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dia memberontak, tapi dia terlalu gembira nampaknya. Jadi ini ada disebut oleh para ulama, dan banyaklah kisah-kisah yang boleh kita baca dalam kitab-kitab tafsir, sebagai contohnya berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, kita dilarang untuk mendapat penjelasan daripada para ateis, para zindik yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa Isra' Mi'raj ini merupakan perkara-perkara tidak masuk akal dan sebagainya, yang dinyatakan oleh mereka yang anti-Islam, orientalis dan sebagainya. Kadang-kadang sebahagian daripada orientalis itu lebih jujur daripada di kalangan orang Islam yang mempunyai sifat nifak dalam diri. Iaitulah di kalangan para orientalis ni ada menukilkan kebenaran, menyatakan kebenaran. Ada di kalangan mereka ni yang rujukan mereka pun, tulisan-tulisan mereka menjadi rujukan kepada umat Islam. Cuma hidayah Allah tidak sampai kepada segelintir, sebahagian daripada orientalis ni, tuan-tuan, mustasyrikun. Baik, pada kali ini marilah sama kita melihat ayat 2 ke 3 daripada surah Al-Isra'. Dan seperti yang tuan-tuan minta, saya bawa tafsir Ibn Kathir pada kali ini pada jilid yang ke-5, muka surat ke-293, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila
dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dan kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, iaitulah anak cucu dari kalangan orang yang kami bawa bersama-sama dengan Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi setelah Allah menceritakan tentang perjalanan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dari Baitullahil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin, dan kemudian menaiki langit hingga ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha, kini Allah SWT melanjutkan lagi dengan menceritakan perihal hamba-Nya Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, di sini berlaku ihtibak. Ihtibak ni kata al-Imam seperti dinyatakan dalam kitab Nazmud Durar oleh al-Imam Al-Biqai, bahawa ia merujuk kepada keserasian ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama menceritakan bahawa Nabi kita SAW telah pun di-Isra' dan Mi'rajkan, dan ayat kedua menceritakan tentang Nabi Musa diberi Alkitab. Jadi secara tak langsung ia mengandungi mesej bahawa Nabi Musa juga pernah melalui proses Isra' dan juga Mi'raj, dan Nabi kita Muhammad SAW pun telah mendapat Alkitab, iaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi tidak perlu diulang dalam konteks ayat ini. Ini namanya ihtibak, tuan-tuan. Jadi ayat pertama menceritakan Nabi diisrakan, ayat kedua menceritakan Nabi Musa diberi kitab. Dalam masa yang sama, ayat pertama mengandungi erti bahawa Nabi juga mendapat Al-Quran Al-Karim, dan ayat kedua mengandungi makna Nabi Musa juga pernah melalui peristiwa di-Isra'. Ini namanya ihtibak, tuan-tuan. Jadi ringkasan yang berlaku pada ayat ini dalam konteks Al-Quran, Allah bertujuan untuk meringkaskan, supaya ada ikhtisar, ijaz, di mana ijaz, di mana itnab, dan dari sudut bahasa Arab yang dipanggil sebagai balaghah dalam bab bayan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah seringkali mengiringi kisah sebutan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, mengiringi kisah mereka juga dengan perutusan Taurat dan juga Al-Quran. Oleh kerana itu, sesudah bercerita tentang Isra', maka Allah menceritakan tentang kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Dan sebagaimana Taurat itu mengandungi petunjuk kepada Bani Israel, demikian juga Al-Quran mengandungi petunjuk kepada umat Islam. Jadi artinya supaya kamu tidak menjadikan min duni wakila, supaya kamu tidak mengambil selain daripada aku sebagai Tuhan kamu, penolong, peminta pertolongan. Jadi perutusan sekian para anbiya alaihimussalam adalah untuk meluruskan akidah umat mereka masing-masing kepada bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makna tauhid ini adalah mengesakan Allah, perkataan wahid. Kalau orang-orang kafir, contohnya orang Nasara, mereka tathlith, iaitu Trinity. Tathlith perkataan thalatha, mereka mentigakan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang kedua ini ada keserasian ayat pertama, walaupun ayat pertama tidak menyebut tentang perutusan Al-Quran kepada Nabi kita, tanzil Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi itu dapat dimengertikan, difahami dengan datangnya ayat kedua, bahawa Nabi Musa diberikan kitab, iaitu Taurat, berarti Nabi kita Muhammad SAW pun seperti yang kita maklumi menerima Al-Quran, jadi itu tidak perlu dinyatakan. Dan Nabi kita telah melalui proses Isra' dan Mi'raj. Dalam ayat kedua tak pula menceritakan Nabi Musa menjalani peristiwa Isra' Mi'raj, tapi itu dapat difahami bahawa sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan untuk bertemu dengan Tuhannya, demikian juga nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana bentuknya, wallahu alam. Ini ihtibat yang berlaku, kata Imam Al-Biqai, dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran Karim, penyilangan ataupun apa dipanggil sebagai keserasian. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam kitab-kitab tafsir kita dapat perhatikan bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang berulang-ulang kisah Nabi Musa alaihissalam, tak lain tak bukan bagi menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kedudukan Nabi-Nabi Allah alaihissalam ini. Jadi sebagai satu isyarat kepada kita nikmat sebagai Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra' itu sepantas kilat. Dalam masa kurang dari separuh malam sudah kembali semula ke Mekah. Sedangkan Nabi Musa AS melalui peristiwa Isra' ketika dikejar oleh Fir'aun dan dikejar oleh bala tentera Fir'aun, sehingga mereka melepasi Laut Merah, sehingga mereka sesat di semenanjung Sinai selama 40 tahun. Jadi Nabi Musa seperti juga Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa telah pun diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir dan masuk pula ke Palestin. Cuma kerana kedegilan Bani Israel ingkar terhadap perintah Nabi yang mulia ini, maka mereka telah pun dikurung
Mereka telah pun yatihuna fil ardi arba'ina sanah, mereka telah pun tersesat di semenanjung Sinai selama 40 tahun. Tahun ke-40 adalah tahun kematian Harun alaihissalam, tahun ke-41 pada tahun kematian Nabi Musa alaihissalam. Jadi penyebutan tentang Nabi Musa di sini mempunyai kaitan yang sangat jelas dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kerana baginda sering datang ketika Nabi melalui tempatnya. Beliaulah Nabi Musa AS lah yang baginda inilah yang sibuk mengusulkan kepada Nabi kita memohon keringanan supaya kewajipan salat dari 50 waktu menjadi 5, hingga ia cuma difardukan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Jadi berulang-ulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menetapkan hanya 5 kali salat dengan nilai dan ganjaran yang tidak dikurangi sedikit pun. Jadi yang punya peranan besar dalam peristiwa itu adalah Nabi Musa AS, walaupun semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut yang lain, tuan-tuan, penyebutan keadaan Nabi Musa dalam ayat ini juga mengandungi perbandingan kedudukan baginda dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi Musa pernah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 30 hari, kemudian dilengkapkan 10 hari lagi untuk jadi 40. Atmamnaha bi 10 utama miqatu rabbih 40 lailah. Dalam surah Al-A'raf dinyatakan oleh Allah ayat 142. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidaklah diperintahkan untuk puasa selama 40 hari. Baginda dan umat Islam hanya diwajibkan puasa sebanyak 30 hari saja. Jadi ini perbezaan dan kaitan dan perbezaan di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian umat Nabi Muhammad adalah umat yang sangat patuh kepada Nabi SAW, seperti yang kita tahu peristiwa yang pernah saya bincang kepada tuan-tuan sebelum ni, kisah Miqdad bin Al-Aswad, seorang sahabat yang sangat terkemuka yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang pernah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Tuhan bagaimana berkatanya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah Tuhan bersama dengan Allah untuk memerangi golongan yang ingkar itu, kerana kami yakin Allah dan Tuhan mampu untuk mengalahkan mereka, nanti bila menang kami join. Ini kata-kata Bani Israel kepada Nabi kita Musa AS. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, para pengikut baginda, para sahabat berkata, pergilah Rasulullah pergilah Rasulullah untuk perang bersama dengan Allah. Kami tidak akan mengabaikan, tidak akan melepaskan peluang ini untuk bersama dengan Nabi SAW. Jadi ada perbezaan di antara Nabi kita dengan Nabi Musa AS. Ada keserasian tertentu, ada persamaan tertentu. Lagi berkata Syekh kami ketika belajar Muqarranatul Adyan di Jordan, Isi Yarmouk, berkata Syekh Dr. Muhammad Malakawi, persamaan di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa lagi, lantaran itu banyak kisah Nabi Musa dikemukakan dalam Al-Quran, kerana Nabi Musa diutuskan kepada kaumnya dan kaumnya menentang baginda. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada Quraisy buat kali pertama, wa anzir ashiratakal aqrabin, tapi dia tentang habis-habisan oleh Quraisy, sedangkan itu merupakan keluarga Nabi SAW. Dan antara yang kuat menentang Fir'aun adalah bapa angkatnya sendiri, iaitu Fir'aun laknatullah. Demikian juga yang paling kuat menentang Nabi kita SAW adalah pakcik Nabi, iaitu Abu Lahab. Dan Nabi Musa sangat banyak disakiti oleh pengikutnya, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita tahu Uqbah bin Abi Mu'id, ketika Nabi sedang sujud, dicurahnya ke atas badan Nabi badan unta yang busuk itu, anggota dalaman unta yang telah disembelih itu berdarah dicurahkan ke atas Nabi SAW. Begitu juga beberapa orang musuh Allah pernah mencengkam, pernah membelit leher Nabi dengan serban baginda, hampir-hampir mencekik baginda SAW. Demikian juga berlaku pada Nabi Musa AS, sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'allahu bima qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai sekalian orang Islam, janganlah kamu menyakiti Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana golongan Bani Israel menyakiti Nabi Musa mereka. Sungguhnya Nabi Musa itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Setengah para ulama tafsir menceritakan, contohnya dalam tafsir Qurtubi, tafsir Suyuti, dalam Durrul Mansur, demikian juga dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa ayat ini menceritakan bahawa Bani Israel mengatakan Nabi Musa ni tidak sempurna kelakiannya. Iaitulah Nabi Musa ni tidak punya aurat yang lengkap, kemaluan yang lengkap sebagai seorang lelaki. Dan antara itu dia tidak punya anak lelaki. Kata Bani Israel menyakiti Nabi mereka, Nabi Musa AS. Demikian juga kaum Quraisy menyakiti Nabi dengan mengatakan Nabi ini abtar,
sampai Allah turunkan ayat inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang Arab memanggil orang yang tiada anak lelaki sebagai abtar. Abtar ni makna terputus daripada keturunan. Demikian juga Bani Israel memanggil Nabi Musa sedemikian. Sehingga pada satu hari ketika Nabi Musa ini sedang mandi, Nabi Musa seorang yang sangat hebat menjaga auratnya. Memang orang salih, begitulah keadaan mereka. Kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika sedang duduk, terselak bahagian betis baginda. Bawah betis kan, atas peha ke yang bawah peha? Yang dekat dengan kaki kita, tapak kaki tu apa? Betis. Betis ke peha? Saya pun dah keliru. Sak dipanggil dalam bahasa Arab. Sakun, wal tafati saku bisak. Dia nak jawab ke? Betis ke peha? Betis ke peha? Dia bagi betis nak peha bawah peha, atas betis. Ya ke? Baiklah Syafiq Murad. Yang penting yang bawah. Nabi sedang duduk betis. Betis ya Syafiq Murad Yang atas peha, yang bawah betis. Jadi kalau orang lelaki pakai 3/4 itu tak ada masalah sebab menutup bahagian lutut hingga ke atas. Tapi kalau pakai seluar pendek nampak peha, itu haram hukumnya dalam mazhab Syafi'i kita. Bawah betis. Terima kasih Jun Musa. Semua dah confirmkan bawah betis, atas peha. Baik. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba bahagian betis Nabi terselak. Abu Bakar datang, Umar radhiyallahu anhu datang, Nabi tidak mengubah posisi Nabi. Kemudian tiba-tiba muncullah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Uthman masuk saja, Nabi pun lekah-lekah menutup betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan peha betis bahagian bawah tu. Lalu para sahabat tanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menutup? Tadi ketika kami bersama Rasulullah, Rasulullah tidak pun menutup betis, terdedah. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, bagaimana aku tidak malu kepada seorang lelaki yang para malaikat pun malu kepadanya. Siapakah orangnya? Uthman. Asyaddu haya'an min ummati. Asyaddu haya', orang yang paling pemalu di kalangan umatku adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, Nabi Musa adalah seorang Nabi yang sangat menjaga auratnya, seperti juga Nabi-Nabi yang lain, para salihin, para sahabat. Satu hari Nabi Musa sedang mandi, baju baginda diletakkan di atas batu. Jadi ketika sedang mandi itu, Allah mentakdirkan, Allah memerintahkan batu itu supaya melarikan diri bersama dengan baju Nabi Musa yang ada di atas batu tersebut. Maka ia pun lari meninggalkan Nabi Musa. Nabi Musa pun sedar batu itu melarikan diri. Dia kejar batu itu dalam keadaan tidak pakai apa-apa, kerana dia mandi di situ. Dia mandi bersembunyi daripada pandangan orang ramai. Tiba-tiba batu itu membawa lari baju Nabi Musa. Tujuan Allah melakukan demikian adalah untuk menunjukkan, mempamerkan kepada Bani Israel yang bejat akhlaknya itu, kebejatan yang melampau, penyimpangan kata-kata mereka terhadap Nabi Musa itu, supaya Nabi Musa berlari ke arah mereka. Kerana batu itu melari ke arah itu, mereka pun dapat lihat kesempurnaan anggota aurat Nabi Musa, agar mereka tidak menghina dan meremeh-temehkan, menganggap Nabi Musa ni seorang lelaki yang tidak sempurna kelakiannya. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, antara Nabi yang paling banyak sebutannya dalam Quran adalah Nabi Musa AS, kerana perkara-perkara yang telah dijelaskan tadi. Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa ditentang oleh bapa angkatnya sendiri. Nabi Muhammad SAW ditentang oleh pakciknya sendiri, iaitu Abu Lahab. Nabi Musa ditentang oleh pengikutnya sendiri, dipermainkan oleh Bani Israel. Nabi Muhammad SAW pun dipermainkan oleh pengikutnya, iaitu kalangan Quraisy. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berhijrah, meninggalkan tempat tersebut. Nabi Muhammad SAW pun berhijrah ke Madinah. Nabi Musa AS diberikan kitab namanya Taurat. Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran Al-Karim. Jadi persamaan di antara mereka begitu banyak. Nanti ada kesempatan kita akan memuka surah Taha insya-Allah tuan-tuan. Baik. Permulaan ayat yang kedua ini Allah menggunakan wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dalam bahasa Arab, perkataan huruf ini dalam bahasa Arab, huruf ni ada makna. Itu sebab ada satu pembelajaran dalam bahasa Arab namanya huruful ma'ani. Huruf ma'ani, huruf mengandungi makna. Tapi kalau huruf-huruf di awal surah tertentu macam Yasin, Taha, Alif Lam Mim Ra, ini bukan huruf ma'ani, ini huruf mabani. Beza di antara huruf ma'ani dengan huruf mabani. Huruf ma'ani ini mengandungi makna. Seperti yang saya pernah bincangkan dengan tuan-tuan dahulu, penggunaan perkataan da'a lahu ataupun da'a alaihi. Ala dengan li itu membawa makna bila di combinekan dengan fi'il.
fi'il muta'addi dengan harful jar. Jadi harful jar itu menentukan makna kepada sesuatu perkataan. Jadi di awal perkataan ayat kedua ini, wa ataina Musal kitab, wa ini dari sudut bahasa Arab dipanggil sebagai waw ibtidaiyah, waw permulaan. Jadi dia membuka satu chapter baru, dia membuka satu huraian baru, yang dengan demikian ayat yang lalu dengan ayat ini bagai menyatakan, kalau kita lihat, Allah telah mengisrakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menganugerahkan kepada nabinya Musa, iaitu kitab Taurat. Jadi seolah-olah kesaksian maksudnya begitu. Kalau datangnya waw ibtidaiyah ini, dia membawa kisah baru tapi dia tetap ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi dua perkara ini merupakan anugerah besar kepada umat manusia. Di sini terjadinya perpindahan satu huraian kepada huraian lain, dan menghubungkan dua huraian itu dengan penyebutan perkataan Masjidil Aqsa. Di antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Musa AS ada kaitan, iaitu Masjid Aqsa. Jadi syariat yang diutuskan kepada Nabi-Nabi ini merupakan syariat yang sama, walaupun kitabnya beza, walaupun pelaksanaannya beza, tetapi asasnya adalah perkara yang sama. Jadi perkembangan yang terjadi pada Masjid Aqsa menggambarkan perkembangan keadaan Bani Israel dalam hal kesatuan dan perkembangan masyarakat mereka, baik dari sudut kemajuannya, kemundurannya, kejayaannya. Jadi ini semua diisyaratkan oleh ayat ini supaya umat Islam mengambil pengajaran daripada Bani Israel. Demikianlah kata oleh Imam Syekh Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir yang unik itu. Kalau tuan-tuan para ustaz yang ada dalam kuliah pada petang ni, kalau nak baca tafsir, antara tafsir yang mampu membawa kita berfikir di luar kotak adalah tafsir Tahrir wa Tanwir. Demikian juga tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi. Ini tafsir-tafsir moden tapi sangat penting untuk kita baca kerana ia mengajak kita untuk berfikir di luar kotak. Jadi Syekh Qutb juga menyatakan dalam tafsir fi Zilal Quran, penyebutan Masjid Aqsa pada ayat yang lalu mengandungi huraian tentang kitab suci yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Musa alaihi salam, bahawa semuanya itu mempunyai lapangan yang sama, mempunyai landasan yang sama, mempunyai asas yang sama, iaitu bumi di mana sahaja pun mereka masing-masing membawa syariat yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa akidah yang sama daripada Allah Taala. Syariat mungkin ada perbezaan pelaksanaannya. Jadi betapapun hubungannya, ayat ini bagi menyatakan kami telah mengisrakan hamba kami Muhammad SAW dan menganugerahkan kepadanya kitab suci yang merupakan mukjizat sekaligus petunjuk untuk semua manusia, dan kami juga telah menganugerahkan kepada Nabi Musa AS kitab Taurat, dan kami juga menjadikan kitab itu sebagai petunjuk khusus kepada Bani Israel. Jadi inilah dia yang dipanggil sebagai ihtibak ayat 1 dengan ayat 2 bagi menunjukkan ada perkara yang dihazafkan, yang tidak disebut oleh Allah, tetapi perkara itu tak perlu disebut kerana dalam ayat-ayat berikutnya sudah ada huraian dan membuat kaitan di antara ayat itu dengan ayat yang sebelum. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, kemudian bila kita perhatikan ayat yang berikutnya, bila Allah Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura, iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur padanya. Jadi firman Allah di sini dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, ini sebenarnya dalam bahasa Arab dipanggil sebagai munada, dan harfun nida dia dihazafkan, iaitulah maksud kat sini, wahai anak cucu dari keturunan Nabi Nuh. Semua manusia yang ada pada hari ini, mereka adalah keturunan Nabi Nuh, tuan-tuan. Kerana pada zaman Nabi Nuh Allah telah melakukan banjir besar, menenggelamkan semua manusia, yang tinggal cuma pengikut-pengikut Nabi Musa AS. Jadi kita ini adalah keturunan daripada Nabi Nuh AS, kerana Nabi Nuh lah yang selamat dalam banjir besar itu. Dan Allah SWT menyebut di sini Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang dipuji oleh Allah SWT. Innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya Nabi Nuh itu adalah orang yang paling banyak bersyukur pada Allah. Ini adalah satu panggilan mesra secara tak langsung kepada sekalian kita untuk mencontohi Nabi yang mulia ini. Kalau kita merasa bangga bahawa kita keturunan Nabi Nuh AS, tidak cukup setakat itu, kita mesti mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Nuh AS, iaitu kesyukuran baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, ini i'rab dia adalah mansub ala nida, iaitu ya dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh.
wahai zuriat yang kami bawakan bersama Nuh alaihissalam. Semua manusia yang ada pada hari ini adalah keturunan Nabi Nuh. Falam yanju min taufan Nuh ila sayyidina Nuh wa man amana ma'ahu. Tidak ada siapa pun yang selamat dalam taufan berlaku pada zaman Nabi Nuh itu melainkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya saja. Idzan nahnu dzurriyyatun lahu. Maka dengan sebab itu kita adalah zuriat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh ni dipuji oleh Allah dan dikaitkan dengan perkataan syukur, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Dalam tafsir Qurtubi menjelaskan bahawa Nabi Nuh ini adalah seorang Nabi yang banyak bersyukur kepada Allah SWT. Iaitulah kata Imam Qurtubi, qala Qatada kana idza labisa sauban qala bismillah fa idza naza'ahu qala alhamdulillah, kaza rawa anhu Ma'mar. وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال شكره إذا أكل قال بسم الله فإذا فرغ من الأكل قال الحمد لله. قال سلمان الفارسي لأنه كان يحمد الله على طعامه. وقال عمران بن سليم إنما سمي نوحا عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني. Para salafus salih, para ulama, para mufassirin, mereka mengatakan bahawa antara kelebihan Nabi Nuh AS, Nabi Nuh ni sangat banyak pujinya kepada Allah, sangat banyak syukurnya kepada Allah. Iaitulah antara kata-kata yang sampai kepada kita daripada Salman Al-Farisi, daripada Imran bin Salim, bahawa Nabi Nuh ini kalau baginda makan, baginda akan berdoa mengatakan syukur kepada Allah yang beri aku makan. Kalau dia hendak, tentulah dilaparkan aku, dia tak beri aku makan. Wa idza syariba qala alhamdulillahilladzi saqani walau syaa'a la'azmani. Kalau Nabi Nuh minum pula, baginda akan bersyukur pada Allah dengan mengatakan syukur pada Allah yang beri aku minum. Kalau dia hendak, tentulah dia akan jadikan aku haus. Kalau minum banyak pun tidak akan hilang-hilang haus. Wa idza iktasa qala alhamdulillahilladzi kasani walau syaa'a la'arani. Kalau baginda memakai pakaian pula, maka Nabi Nuh akan berdoa kepada Allah dengan berkata syukur pada Allah yang beri kepada aku pakaian. Kalaulah tidak dia memakaikan aku, tentu aku akan telanjang. Wa idza ihtadha qala alhamdulillahilladzi hadani wa la syaa'a la ahfani. Kalau Nabi Nuh alaihissalam memakai sepatu, memakai kasut, maka baginda akan berdoa syukur kepada Allah yang memakaikan aku kasut. Kalaulah dia tidak memakaikan aku kasut, maka berkaki ayamlah aku. Wa idza qadha hajatahu qala alhamdulillahilladzi akhraja anni al-adha wa la syaa'a la habasahu fiyya. Kalau Nabi Nuh AS qada hajat, maknanya buang air besar, buang air kecil, maka baginda akan berdoa kepada Allah, syukur pada Allah yang telah mengeluarkan daripada aku penyakit-penyakit ini, kekotoran-kekotoran ini. Kalau dia kehendaki, maka dia akan jadikan ia berkurung dalam badanku, lalu aku pun sakit. Jadi Nabi Nuh ni banyaknya pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah ayat ini datang bagi memberitahu sekalian kita, bukan saja kita, malahan orang-orang kafir di luar sana, ketika ayat ini turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk dibacakan kepada puak musyrikin, bahawa kamu merasakan kamu keturunan Nabi Nuh. Kamu tahu tak Nabi Nuh itu seorang yang banyak bersyukur pada Allah dalam segenap kegiatannya, pelakuannya, tindakannya, amalannya, maka dia tidak lupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu yang ada pada ini sangat wajar untuk mencontohi Nabi Musa alaihissalam. Kerana Nabi Musa ni, kamu merupakan keturunan yang baik daripada Nabi yang mulia, dan Allah telah pun memberi kepada mereka, kepada Nabi ini keselamatan ketika berlaku banjir, maka kamu patut bersyukur atas nikmat itu. Kalau tidak, tentulah kamu tidak hidup di muka bumi pada hari ini. Di mana saja manusia berada, mereka patut merasakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyutan Nabi Nuh dalam konteks ayat ini bukannya nabi-nabi yang lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata para ulama tafsir, Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang paling lama berdakwah kepada kaumnya. Kita dah baca surah Al-Ankabut ayat ke-14. Falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 aman. Kami telah pun mengutuskan Nabi Musa ini selama 1000 tahun kurang 50. Maknanya dakwah Nabi Nuh ini berusia 950 tahun. Lama tak tuan-tuan? Kalau dakwah saja 950 tahun, berapa lah umur Nabi Nuh biar dia teka-teki, nanti saya huraikan dalam surah Al-Ankabut dengan izin Allah SWT. Jadi Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Maka ini mengisyaratkan bahawa penangguhan dan ataupun mempercepatkan oleh Allah hukuman ataupun nikmat kepada sesuatu golongan itu mengandungi hikmah dan kemaslahatan. Kalau Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, Allah bersabar, antara sifat Allah ni sabur, Allah bersabar di atas kedegilan, keingkaran kaumnya itu, maka kita janganlah beranggapan ujian ataupun kesenangan yang dialami oleh musuh-musuh Allah itu kita rasakan panjang. Berapa lama? 100 tahun, 200 tahun.
Boleh tak seseorang yang kufur kepada Allah nikmat itu, dia hidup lebih 100 tahun? Pernah tak tuan-tuan dengar ada orang hidup lebih 100 tahun? Kalau dia hidup 70 tahun pun, anak-anaknya pun menunggu bila nak mati si ayah ni. Mungkin mereka dah tak sabar-sabar nak merebut kekayaan yang dibina oleh ayah, empire perniagaan yang dibuat oleh ayah. Takkan ada orang nak hidup atas muka bumi ni tuan-tuan lebih dari 100 tahun, takkan dia mampu. Maka kalau nak bandingkan dengan dakwah Nabi Nuh yang berusia lebih pada 1000 tahun itu, maka kita mengambil pengajaran bahawa al-imhal la ma'na la ya'ni al-imhal. Al-imhal la ya'ni al-ihmal, kata orang Arab. Al-imhal la ya'ni al-ihmal. Menangguh-nangguhkan hukuman itu bukan menandakan Allah mengabaikan langsung. Hukuman itu tidak turun kepada satu golongan yang ingkar dan degil. Ini istidraj yang telah kita pelajari. Jadi Syekh Murak telah membawa ayat ni. Maka arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Ni ayat daripada surah Al-Ankabut ayat ke-14. Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia pun kekal di situ 1000 tahun, melainkan 50 sahaja, lalu dikenakan kepada mereka tufan kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi melambatkan atau mempercepatkan hukuman itu, kita tak perlu risau, tak perlu runsing. Kita menjalankan kerja macam biasa. Kerana walaupun panjang macam Nabi Nuh, dakwahnya 900 tahun, hukuman ditangguhkan oleh Allah, bukan bererti al-imhal la ya'ni al-ihmal, kata para guru. Menangguh-nangguhkan hukuman bukan bererti Allah mencuaikan, mengabaikan hukuman yang selayaknya kepada mereka. Lamanya kesempatan itu bukan bererti Allah tidak mampu menjatuhkan seksa. Terbukti dengan turunnya taufan, banjir besar yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh itu, bahawa Allah SWT tetap akan mengenakan hukuman kepada mereka yang zalim, mereka yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, jadi dalam ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini, cuma 2 ayat sahaja, mengajar kita bagaimana kaitan di antara syariat Nabi Musa AS dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Akidah yang sama, syariat pelaksanaannya mungkin berbeza, tetapi perutusan mereka adalah untuk mengeluarkan manusia. Maka arsalna, kami mengutuskan Nabi-Nabi yang ramai untuk ani'budullaha wajtanibut taghut. Kami mengutuskan manusia yang ramai menjadi Nabi, utusan kami untuk membawa kepada manusia ini, kepada umat ini, ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beriman kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan taghut telah kita pelajari, ia melibatkan patung berhala, ideologi, cara hidup dan apa dua perkara yang menyebabkan kita beralih direction daripada mengabdikan diri kepada Allah, kepada kebendaan, kepada perkara-perkara yang bersifat keduniaan, sehingga lupa kita kepada matlamat awal hubungan kita dengan Allah. Maka itu semuanya merupakan taghut, dan itu merupakan peperangan yang diisytiharkan oleh sekalian para anbiya alaihissalam ketika mereka berdakwah kepada kaum-kaum mereka. Dan satu perkara itu tuan-tuan berkaitan dengan perkataan dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Zuriat ini difahami oleh sebahagian daripada ulama sebagai kata yang didahului dengan panggilan, iaitu ya dzurriyyah, ataupun satu makna yang mengandungi, satu perkataan yang mengandungi makna pengkhususan, iaitu wahai sekalian anak-anak cucu yang kami bawa bersama dengan Nuh, kalian adalah orang yang mestinya terhormat dan terpuji kerana kamu merupakan anak cucu yang berada dalam bahtera di tulang sulbi mereka yang selamat bersama dengan Nabi Nuh itu, yang sungguh merupakan hamba Allah yang taat dan pandai bersyukur. Itu merupakan datuk nenek moyang kamu yang sangat beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Mengapa kamu tidak ikut mereka? Seolah-olah ia satu soalan mesra di situ. Kontennya mengandungi satu tarikan kepada setiap manusia yang ada pada hari ini. Datuk nenek moyang kamu merupakan orang beriman kepada Allah. Mengapa kamu tidak teruskan legasi ketaatan itu? Bukankah kamu keturunan orang baik-baik? Inilah lebih kurang maksud ayat kedua dalam kandungan perkataan dzurriyyah yang dimaksudkan oleh Allah SWT ni, seperti yang disebut oleh sebahagian daripada ulama tafsir. Jadi di samping menyebut mereka merupakan keturunan orang baik-baik, ayat ini juga mengisyaratkan bahawa nikmat Allah telah melimpah ruah ke atas mereka melalui datuk nenek moyang mereka yang diselamatkan dalam bah yang besar itu kerana mereka mencontohi, mengikuti, mentaati perintah Nabi Nuh. Dan ayat ini juga mengingatkan bahawa datuk nenek moyang mereka adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri, hingga Allah Ta'ala turunkan bantuannya menyelamatkan mereka.
Dan ini pun semestinya mengantar kita untuk sedar bahawa kita memerlukan bantuan Allah dalam apa jua perkataan, dalam apa jua keadaan, dalam apa jua tindakan kita perlu kepada bantuan Allah. Jadi sebagaimana Allah telah pun membantu datuk nenek moyang kita yang merupakan para salihin, yang pengikut setia Nabi Nuh itu, mereka tetap dibantu oleh Allah. Andai tiada bantuan Allah, maka mereka tenggelam. Apatah lagi kita pada hari ini yang kurang taat pada Allah, kurang syukur pada Allah, tak seperti Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya selamat itu, kita lebih-lebih lagi lah perlu kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, di antara doa yang saya nak ajar pada tuan-tuan pada petang ni, lanjut kita bercerita tentang Nabi Nuh AS, dan satu doa yang merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, kita banyakkanlah mengucapkan tuan-tuan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bila turun ayat daripada surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Turun ayat itu ia menandakan ajal Rasulullah SAW seperti dibincangkan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Abbas dalam tafsir yang lain dan banyak tafsir yang lain. Ia adalah satu isyarat tidak langsung bahawa urusan agama sudah pun diselesaikan oleh Nabi, dan berbondong-bondong manusia memasuki Islam, itu menandakan kerja Nabi dah selesai, Nabi akan dipanggil pulang oleh Allah Taala. Maka kata Abdullah bin Umar, sejak turun ayat itu, kami duduk dengan Nabi SAW, aku mengira banyaknya ucapan istighfar Nabi ni, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi dengan sanad yang sahih. Aku kira tak kurang daripada 100 kali Nabi mengucapkannya, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Syafiq Murad telah memasukkan, alhamdulillah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sedangkan Nabi yang maksum itu pun mengucapkannya tak kurang daripada 100 kali ketika bersama dengan kami. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan bagiku, terima taubatku, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penerima taubat dan Maha mengasihani. Ya, jadi bila kita menceritakan tentang ayat ini, merupakan satu imtinan Allah menyebut nikmat keselamatan kepada datuk nenek moyang kita ketika berlaku taufan besar ribuan tahun terdahulu. Dan ciri-ciri datuk nenek moyang kita ni, mereka sangat taat beribadah kepada Allah, sabar mereka dalam ketaatan itu melebihi tempoh 1000 tahun seperti yang dimaksudkan dalam ayat surah Al-Ankabut yang dibacakan tadi. Ya, kita pada hari ini, adakah kita bersabar dengan Islam? Adakah kita boleh tabah menghadapi ujian dalam Islam? Maka hendaklah sentiasa minta bantuan daripada Allah. Maka doa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, kata Abdullah bin Umar, banyak kali Nabi menuturkannya, lebih daripada 100 kali ketika Nabi bersama dengan kami. Maka kita tentulah lebih banyak lagi yang perlu kita sebutkan, tuan-tuan. Ini merupakan sebahagian daripada istighfar. Man lazimal istighfar ja'allahu li kulli dhiqin mahraja wa li kulli hamin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dalam hadis Abu Dawud. Siapa yang banyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua urusannya ada pintu keluar, semua kesulitannya ada jalan keluar, dan Allah akan hilangkan semua stresnya dengan kegembiraan. Jadi ini satu untuk istighfar yang penting. Selain itu, tuan-tuan tentulah membacakan Sayyidul Istighfar lepas subuh dengan lepas asar, kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca, kan? Siapa yang baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar pada waktu pagi lepas subuh, matilah dia sebelum asar pada hari itu, wajib ke atasnya masuki syurga. Kalau dibaca lepas asar, mati dia sebelum subuh pada keesokan harinya, dalam tempoh itu kematiannya, maka dia mendapat syurga. Wajib pada Allah untuk beri kepada syurga, maknanya keampunan yang Allah berikan kepada seorang yang rajin mengucapkan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Jadi ya, tuan-tuan yang mulia sekalian, sekian sahaja untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Jangan lupa untuk share, untuk kongsi, untuk follow Zahdan Travel. Ucapkan terima kasih kepada Zahdan Travel kerana menaja program kita pada petang ni.
Dan mudah-mudahan tuan-tuan nak travel selepas PKP nanti bolehlah bersama dengan Zazan Travel. Bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah. Bukan setakat perjalanan dengan hiburan, tapi perjalanan penuh kemanfaatan, penuh dengan pengisian, penuh dengan tafsiran, insya-Allah. Dalam setiap perjalanan kita cuba target untuk mengkhatam surah-surah tertentu, menghafal ayat-ayat tertentu, menghafal doa-doa tertentu. Terima kasih kepada Umrah Zahzan Travel di atas penjajahan petang ni. Jangan lupa untuk like, follow Facebook Zahzan Travel dan tolong sharekan kepada seramai orang yang kita kenal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada petang ni ada manfaatnya, menambah iman kita, menyuburkan iman kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Azan Abu Hassan, orang ustaz sering sebut orang yang ada hak atas kami atas doa. Siapakah mereka itu? Maksud orang yang ada hak atas kita ni adalah orang yang buat baik pada kita, saudara kita, jalan tangga kita, siapa sahajalah. Ya, dan tuan-tuan pun banyak yang buat baik pada saya. Ada setengah-setengah tempat saya pergi, tuan-tuan bagi baju, tuan-tuan bagi jubah, ada yang bagi makanan, bagi dalam Tupperware lagi, Tupperware yang mahal tu. Saya pun tak tahu nak pulang kat siapa, tuan-tuan. Contohlah, ni contoh kalau kita sedang bekerja, ada orang bantu kita, kita tak mampu nak balas. Kita sedang nak bayar duit dekat dekat tempat parking contohnya, tak ada duit shilling cukup, orang pun bagi kita duit shilling, ambil 50 sen ambil. Kita pun tak kenal dia, tuan-tuan. Maknanya ini orang yang memiliki hak ke atas kita. Ya, maka kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Faham Azian Abu Hassan? Ada sebahagian kita yang pergi belajar kat universiti tu orang sponsor. Ada seorang kawan saya belajar dekat bumi Syam, kat Jordan. Bukan saja sewa rumahnya dibagi free oleh tuan rumah yang sayang kepada penuntut ilmu, bahkan dia dapat duit kocek lagi. Dia kahwin pun pembantu pemilik rumah itu sponsor dia untuk kahwin. Ya Allah, besarnya pahala. Kemudian dia balik ke Malaysia, dah hilang kontak dengan tuan rumah yang baik hati. Jadi orang ini merupakan golongan yang buat baik pada kita, yang memiliki hak atas kita, yang kita tak sempat nak balas jasa-jasa mereka. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Baik, Hajah Fiza banyak istighfar, jalan keluar. Lepas Sayyidul Istighfar, baca lepas asar, lepas subuh. Baik, Dayang Safia, terima kasih. Nurul Fahidah, sekejap sangat. Ya, sekejap lagi bagus, lebih panjang membosankan. Tolong panjangkan, sharekan video ni kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka tak tengok sekarang pun, mereka ada peluang untuk tengok pada malam nanti, pada waktu-waktu lain. Sayyidul Istighfar ni ada ustaz kongsi di page beliau, boleh rujuk, save gambar dan Sayyidul Istighfar tersebut, insya-Allah. Terima kasih Sofi. Baik, ya Allah, jazakallahu khairan, Allah yubarik fik. Terima kasih. Syukran ya ustaz, afwan. Doa kami syurga, syukran untuk Dr. Wonderful Journey dan Zahzan Travel, Iskandar Ibnu Hashim. Nanti Iskandar boleh tolong promotkan kami dengan mana-mana yang kenal. Nanti kami bagi hadiah setiap tuan-tuan yang memperkenalkan kami dengan mana-mana pihak untuk pergi umrah ke, pergi travel ke Balkan ke, Baitul Maqdis ke Uzbek ke, kami menawarkan kerjasama bentuk hadiah. Panggil dalam bahasa Arab panggil ju'alah lah. Kita bagi commission kepada siapa yang bantu untuk mencari member, participants dalam perjalanan kita. Itu tak salah dalam Islam. Syafiq Husni, Masya Allah, Syafiq Spain. Terima kasih kerana bantu kami ketika berada Spain dulu Syafiq, dan juga isteri Aini. Terima kasih Syafiq. Ain Mardiyah, Jun Musa, Ian Abdullah. Jun Musa, nanti kita ikut Ustaz punya travel agency. Ya insyaAllah Jun. Lina Zakaria, terima kasih terima sampaikan. Rohaya Talib, terima kasih. Lina Abdullah, nanti boleh travel dengan Zazan Travel. Boleh share, like dan juga follow Zazan Travel, Instagram Zazan Travel dan juga Umrah Zahzan. Ada banyak video yang saya sampaikan kat situ. Cara minum air zam-zam pun ada, supaya jangan terlepas fadilat niat-niat yang patut kita letakkan ketika minum air zam-zam. Ada banyak video-video yang merupakan panduan bimbingan. Nur Fadilah Muhammad Sa'ad, terima kasih banyak. Kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW petang ni. Tak lupa untuk doa keampunan dan taubat kepada Allah. Doakan untuk kami Nur Fadilah. Azra'i Ahmad, alhamdulillah. Aminuddin Ali Amin, bacaan Sayyidul Istighfar Latin. Ya, boleh tengok yang Arabnya, saya dah pamerkan dalam Facebook ni. Baik,
Sekejap okey, panjang bosan nak baca al-maksurat. Baik, pengulis sifar perlu tukar kepada kami jika baca ramai. Ya, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Baik, tak bosan kata Sofi Sadikin. Okey, Nurul Fahida, ya Abdullah, Ustaz pun sangat baik sebab dah beri kami urusan tafsir Quran. Alhamdulillah, syukur. Lili Osman, Muhammad Akmal, Khadijah AK, Liana Syakirin. Terima kasih anak anda Liana Syakirin, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dapat terus mengajar anak-anak memahami Al-Quran ya Liana. Azarina Kamalul Azam, terima kasih. Muhammad Khairi Hakim, terima kasih Muhammad Khairi. Nurul Fahida, Nurul Azlina, Nur Azalina, terima kasih. Ismail, Rosmalida, Rashidah Mispan, terima kasih. Nuakilah Aisyah, Hamidi Hussein, Azina Sulung, Safa Abdul Hadi, Waalaikumsalam. Rugi kalau tak follow kuliah ni. Terima kasih Aisyah, tolong panjangkan ke seramai yang ada, mudah-mudahan jadi jariah ilmu. Jamilul Jamal, untuk kami boleh Ustaz lafazkan. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'duka mastata'na. Nanti saya buatkan sempurna. Nanti saya typekan sempurna, saya postkan insya-Allah. Harap dapat ziarah bersama dengan Ustaz satu masa nanti insya-Allah. Muhammad Razif, Haji Hafizah, Jamal Jamaluddin, Farah Matwi, doakan kami juga tuan. Azarina Kamalul Azam, sambil dengar saya belajar bahasa Arab. Tahniah, kenang kami dan doa Ustaz insya-Allah. Fauzia, doakan untuk kami juga Zulhusni, Jamil Jamal, Nurul Azalina Kamaruddin, doakan Ustaz murah rezeki nak ikut travel Ustaz. Alhamdulillah. Muhammad Syamsuri Abdul Ghani, apa khabar Ustaz? Baik. Iskandar Ibn Hashim, saya famous doktor, sure saya promotekan. Terima kasih Iskandar. Ku Aisyah Uzbek, yang mulia Ku Aisyah, insyaAllah nanti boleh ikut kami ke Uzbek dalam 10 insyaAllah. Nak ikut Ustaz ke Balkan dan ke Umrah. Alhamdulillah Aminah. Nanti boleh check dengan Zahazan Travel, tanya pada Ustaz Faiz, CEO Zahazan Travel. Hanim MC, Ustaz ingin sekali travel dengan Ustaz, pasti banyak manfaat insyaAllah. Izzuddin Sofi Sadikin, insyaAllah Ustaz. Nur Faidah, best macam tafsir Hakim, terima kasih. Setiap perjalanan nanti Ustaz sekali insyaAllah Ita. Doakan saya juga nak pergi Rosmalidah. Doakan kami Ustaz, doakan kami dapat ikut travel Ustaz insyaAllah. Baik Bazid Aziz, Syah Syaris, Fasharia Alia, doakan saya dapat pergi ke Bumi Ambiya. Alhamdulillah. Nuril Is sambil masak hari ni. Masak apa katanya? Umi Kintan, Lazmun Syahra, Nurul Fahida. Saya nak order tapi tiada respon dari WhatsApp. Nurul Fahida, order dengan siapa? Tolong order dengan Saifuddin. Mana Saifuddin? Ada tak kat sini Saifuddin? Nanti saya masukkan nombor Saifuddin Saifuddin Osman. Ni antara staff saya yang cekap. Nurul Fahida nanti saya masukkan nombor Saifuddin Osman, boleh berhubung dengan beliau. Terima kasih semua. Padang Serai Kedah hujan rahmat insya-Allah. Hujan turun, baca jangan lupa doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang manfaat, hujan yang berguna, bukan hujan yang bawa mudarat, bukan hujan bawa banjir. Allahumma sayyiban nafi'an. Cik Puan, jika ada rezeki saya nak pergi ke travel ke Uzbekistan Ustaz ni insya-Allah. Alhamdulillah. Saya ikuti Ustaz sejak tazkirah dan Hakim 2008. Terima kasih Hafsah, doakan saya. Okey, setakat ni saja dulu. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa share dan juga like, follow Facebook Zahazan Travel, Umrah Zahazan dan juga Insta Zahazan Travel. Dan panjang-panjang kepada orang kita sayangi, orang kita kasih, orang keliling kita, adik-beradik, kawan kerabat, rakan taulan, ahli karya, kawan-kawan sekolah sebagainya. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrina wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mulia Syarifah Yasira Jamul Lail, terima kasih. Fadil Ismail, Ummu Ammar, Ummu Muaz, Ahlan Sahlan. Ummu Muaz Ipoh ya. Ummu Ammar dari JB ya. Nur Hafizah Hussein, InsyaAllah saya orang Singapura nak ikut Ustaz Gibalkan, InsyaAllah. Mikail Adam bin Abu Bakar, InsyaAllah nanti minta Ustaz Faiz tolong respon. Ustaz Faiz ke Ubay ke nak ikut travel saya, InsyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian dalam travel. Ampun maaf tak sempat nak baca lebih lanjut lagi. Ustaz, adakah soalan betulkah muzik haram di sisi Islam? Muhammad Samsuri Abdul Ghani. Muzik ini isu persisian para ulama. Sebahagiannya mengatakan haram, sebahagiannya mengatakan harus. Yang mengatakan haram itu mereka merupakan golongan yang warak, dan yang mengatakan ia harus, mereka itu memahami nas dengan betul. Maka terpulanglah kepada tuan-tuan untuk memilih ikut pandangan yang warak ataupun pandangan yang betul itu. Faridah Haji Karmani, selamat beribadah di fasa ketiga Ramadan. Terima kasih. Muhammad Firdaus, kesan Nabi Nuh boleh lihat kah? Kesan Nabi Nuh, ya, ini ada tempat nyatakan di sempadan di antara Iraq dengan Turki. InsyaAllah ada peluang nanti kita pergi sama Zafran Travel, saya akan maklumkan. Bulan 10 insyaAllah kita nak pergi ke Uzbek, nak ke Turki sekali dengan ibu mertua Anwar Salat dan Adelina. InsyaAllah boleh, kami boleh uruskan Musa Ansi, Safi Sadiqin, Zahra, Ummu Nafisa, Aisyah Faisal, Zalia Ismail, Nuliana, Muhammad Adnan, Nur Azalina, Kamarudin, Haji Hafiza, Mumi Syakir, Mami Syakir, Nur Azalina, Intan Suraya, Yad Abdullah, Royana Asia, Nur, banyak sangat nama. Terima kasih semua yang hadir dalam kuliah ni. InsyaAllah nanti saya baca lagi nama-nama. Kalau ada soalan nanti esok saya jawab InsyaAllah siapkan awal supaya saya boleh jawab pada esok InsyaAllah. Sekian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa doakan saya dalam munajat tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.